Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton. Selamat datang ke program Bicara Pendidik siri yang keempat. Sekali lagi bersama saya Nur Akila binti Fuadi selaku moderator yang akan menemani anda sehingga ke penghujung program. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan program kita lagi dengan mendengar perkongsian dari Dr. Hazlina binti Awanglah yang merupakan salah seorang pensyarah kanan dari Jabatan Kecemerlangan Akademik IPG Kampus Sultan Mizan. Sebagaimana yang kita maklum, sejak wujudnya pandemik COVID-19 ini, institusi pendidikan sudah tentu terjejas. Jadi, sudah tentu para pendidik ini harus memperkenalkan gaya pengajaran yang baru kepada pelajar-pelajar mereka. Justru tanpa kita melengahkan masa lagi, saya akan mempersilakan Dr. Hazlina untuk berkongsi sedikit sebanyak input dengan tajuknya iaitu Kenali Gaya Pembelajaran Anda, PDP Norma Baharu. Silakan Doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPG Kampus Sultan Mizan dan terima kasih juga kepada semualah yang menjemput saya dalam bicara pendidikan pada hari ini. Okey, izinkan saya berkongsi slide saya . Okey. Dah keluar ke Akila? Sudah Doktor. Okey. Okey. Kenapa saya memilih untuk berbicara tentang kenali gaya pembelajaran anda? Topik yang utama iaitu gaya pembelajaran anda. Gaya pembelajaran pelajar dalam PDP Norma Baru. Seperti kita ketahui sebagai saya sendiri dulu semasa saya pelajar pun saya tak tahu jenis gaya pembelajaran saya yang macam mana. Jadi bila saya dah sekarang dah jadi pensyarah buat kajian baru saya tahu rupanya macam ni gaya saya. Sepatutnya bila kita sebagai pelajar kita tahu kita ni dominan gaya macam mana, secara automatik kita akan cuba ketahui bagaimana strategi pembelajaran yang terbaik untuk kita dan juga begitu juga kepada pensyarah di mana sekarang kita dalam era pandemik COVID-19 dalam PDP Norma Baru. Jadi bila pensyarah juga tahu bagaimana gaya dominan pelajar sekarang generasi Z macam Nur Akila adalah pelajar generasi Z. Jadi secara tak langsung pensyarah juga akan teruja untuk menyediakan bahan pengajaran ataupun media untuk kita berkomunikasi dengan lebih kreatif dan inovatif untuk menarik minat pelajar sebab sekarang banyak isu pembelajaran norma baru di mana pelajar ada banyak masalah, contohnya pelajar terpaksa yang talian capaian internet masalah, lepas tu untuk minat sebab berjam-jam menghadap laptop Jadi di sini cuba kita kenali apa itu gaya pembelajaran Okey, saya kalau dalam kelas saya suka bagi satu quote atau renungan di mana di sini renungannya ialah orang yang berjaya tidak semestinya orang yang pintar tetapi orang yang berjaya adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Bagi saya anak didik saya, pelajar saya semuanya pintar terpulang kepada dia usaha sebab itulah kita kata usaha tangga kejayaan insya-Allah jangan menyerah. Okey, apa itu gaya pembelajaran? Mungkin pada Akila ini adalah satu yang baru tapi kalau siapa yang biasa ambil paper yang berkaitan dengan ilmu pendidikan macam pelajar saya dia pelajar yang akan menjadi guru pendidik, dia biasalah dengan gaya, tahulah istilah ni cuma kita tak lebih spesifik lah kepada gaya pembelajaran Okey, di sini ingin saya nyatakan definisi dia di mana menurut Woolfolk 2005 gaya pembelajaran merupakan pendekatan kepada pembelajaran dan cara untuk belajar di mana para pelajar dia tahu macam mana nak belajar Kejap lagi saya akan terangkan bagaimana strategi pembelajaran bagi setiap jenis gaya
Okay, baiklah. Gaya pembelajaran merujuk kepada cara seseorang pelajar untuk memproses, memfokus, mengekalkan maklumat baru dan kompleks. Itu menurut Dan and Dan 1993. Okey, menurut Wong Nolia Tan Rizal 2019, gaya pembelajaran merupakan pendekatan kepada pembelajaran dan cara untuk belajar. Jadi pelajar kena tahu macam mana nak belajar yang betul-betul mengikut gaya kita. Strategi pembelajaran tertambah dalam PDP norma baru ni. Contoh macam pelajar saya, dia kata, doktor, saya belajar, saya kena discuss group. Jadi bila pandemik macam ni saya tak tahu. Jadi itu adalah salah satu sebab pencapaian akademik. Dia orang kata dia makin menurun sikit berbanding yang sebelum ni. Okey, gaya pembelajaran mempunyai daya pengaruh yang kuat terhadap pencapaian akademik menurut Ahmad Johari 2010. Okey, pelajar perlu menyesuaikan diri untuk bertindak pantas terhadap situasi sekarang dengan strategi pembelajaran cara baru di era norma baru menurut Gabriel Jesus 2020. Okey, jadi di sini ada beberapa sebenarnya model gaya pembelajaran ada banyak ada Dan and Dan, wax, visual, auditory dan kinesthetic, COP dan saya merahkan di sini ialah di mana saya nak bincangkan gaya pembelajaran yang di mana saya gunakan dengan pelajar saya buat sistem inventory menggunakan model perceptual iaitu Joy and Rick, iaitu pada Joy and gaya pembelajaran Rick ni ialah pada 1987. Jadi kita adaptasi daripada kajian dia, soal sidik dia untuk saya menentukan untuk mengenal pasti kecenderungan pelajar ke arah mana ke arah jenis gaya macam mana dan strategi pembelajaran dia macam mana Okey, model gaya pembelajaran perceptual Rick 1997 ni terbahagi kepada dua iaitu physiological dan sociological. Apa maksud physiological? Apa maksud sociological? Okey, physiological ni ialah di mana melibatkan macam deria, visual, mata. Okey, ni adalah gaya pembelajaran Rick yang melibatkan physiological iaitu jenis gaya pembelajaran visual, auditory, kinesthetic dan tactile. Visual ini lebih kepada penggunaan mata dengan membaca daripada nota. Jadi siapa-siapa individu yang jenis gaya visual ni, dia jenis yang membaca daripada nota ataupun dia menulis dia melakar dia bentuk grafik, itu jenis orang yang visual. Okey, yang kedua ialah auditory auditory tadi yang visual, yang auditory ni sesiapa individu pelajar yang jenis gaya auditory, dia menggunakan deria telinga untuk mendengar syarahan. Dia tak boleh macam yang visual tadi, dia suka syarahan. Jadi yang auditory ni dia kena masuk kuliah. Jadi disebabkan kengkangan PDP norma baru, jadi sukar kadang-kadang masalah sampai internet kan, jadi dia tak tahu macam mana, dia perlu kepada syarahan, dia perlu input direct daripada pensyarah. Jadi kadang-kadang sebagai pensyarah kita tahu pelajar ni cenderung pada apa Okey, yang ketiga ialah kinesthetic. Kinesthetic ialah penggunaan psikomotor untuk pergerakan, iaitu pergerakan fizikal. Pelajar yang jenis gaya kinesthetic ni dia suka bergerak Selalunya kalau pelajar saya tahu kebanyakan pelajar PJ pelajar pendidikan jasmani, dia memang jenis yang gaya pembelajaran kinesthetic. Dia jenis psikomotor, dia bergerak menggunakan fizikal, kaki, tangan Sebab tu kalau saya mengajar dalam kelas pelajar PJ saya, 10 minit saya dah nampak dah dia dah menguap. Dia tak boleh concentrate sebab dia kalau nak belajar, kalau kat padang tu tak apa, satu hari pun tak apa, tu jenis gaya dia Okey, yang ketiga ialah tactile. Tactile ni ialah dia ada sentuhan untuk menghasilkan satu karya. Contoh orang yang suka dengan komputer, orang yang belajar guna dia suka melakar, orang yang seni kan, melukis dia ni menggunakan jari Okey. Itu adalah jenis gaya physiological menurut model Reid lah. Okey, untuk sociological terbalik kepada dua pula, iaitu kumpulan dan individual kumpulan maksudnya dia suka belajar dalam kumpulan mengikut kajian yang saya baca dan kajian saya sendiri terhadap pelajar IPG Kampus Melizan pun dapatan menunjukkan memang ramai yang
jenis belajar dalam kumpulan. Jadi bila PDP norma baru menjadi masalah kepada pelajar, dia tak tahu kita masih lagi mencari satu alternatif untuk belajar berkumpulan secara menerusi teknologi komputer. Tapi ada penyelesaiannya macam contoh kalau kelas saya buat macam breakout room buat macam kumpulan dalam bentuk secara maya lah, breakout room di mana pelajar boleh buat berbincang secara kumpulan. Tapi ada juga pelajar yang jenis individual, itu dia belajar secara sendirian. Yang ni pelajar macam ni dia tak kisah macam mana pun bila berlaku pandemik COVID-19, dia boleh berdikari, dia boleh belajar sendiri. Yang tu bila saya buat kajian analisis pelajar saya tengok yang sendirian ni result dia maintain, kalau jatuh pun sikit je bila ada isu macam ni. Jadi dia boleh bawa diri dia. Okey, jadi Akilah tak tahulah Akilah jadi macam mana. Akilah kena test dia baru tahu, kena jawab soal selidik tu, sistem inventory tu baru tahu Akilah jenis model yang mana-mana jenis gaya mana. Okey, bila pelajar tahu dia tu adalah jenis gaya pembelajaran mana, secara automatik okey, dia akan tahu strategi pembelajaran macam mana dia yang perlu dia gunakan, terapkan untuk belajar. Okey, contoh ciri-ciri visual visual yang saya beritahu tadi yang menggunakan mata maksudnya untuk melihat, menonton, memerhati. Bila dia belajar maksudnya maklumat tu dia dapat baik dengan cara macam tu. Ilustrasi bahan yang berwarna dia suka menulis nota, dia pegang pensel okey. Di mana cara belajar macam contoh macam yang nombor 7 ni kan, dia bila guru mengajar dalam bahan bentuk gambar carta, dia cepat ingat dia buat flowchart apa semua, peta minda peta item, dia cepat ingat. Itu yang jenis orang visual. Jadi contoh macam saya jenis orang visual. Kalau saya nak buat apa-apa, saya akan buat macam hierarchy ke, saya buat mind mapping ke, itu saya mudah ingat. Bila saya nak recall balik memori, saya ingat yang saya chart yang saya buat tu. Okey, jadi strategi pembelajaran dia perlu menggunakan warna-warna terang dan ruang yang besar untuk melukis, menggalakkan untuk mengambil nota dan coretan semasa mendengar. Menggaris, contoh tengok macam saya ni suka menggaris menggaris. Ni saya jelas lah. Okey, membaca terlebih dahulu pelajaran yang akan dipelajari sebelum menghadiri kelas. Lepas tu yang berkesan dia menggunakan gambar, kad, peta minda, cara nak belajar. Jadi kalau dia visual, dia tahu strategi dia macam mana. Jika nak belajar, dia memejamkan mata untuk menggambarkan apa dia. Jadi kita nak recall balik. Contoh macam saya akan recall balik apa macam tu. Tu contoh orang yang visual lah. Saya antara yang jenis visual. Okey, seterusnya auditory. Auditory ni lebih kepada yang menggunakan deria telinga mendengar. Di mana dia mudah ingat kalau mendengar. Sebab itulah orang yang auditory ni dia kena masuk kuliah, dia kena direct ilmu daripada guru dia. Jadi tumpuan dia akan suka bila mendengar, dia akan mengambil nota mendengar percakapan. Okey, itu orang yang auditory. Apabila mendengar seorang bercakap, mampu mengingat dengan lebih baik. Jadi bila dia berkumpulan tu, dia sukalah orang cakap, dia tu masuk dalam memori dia daripada words, perkataan yang pensyarah bagi kuliah ataupun rakan-rakan dia semasa discussion group. Jadi kalau orang visual, dia tak macam tu, dia suka catat, buat design graf peta minda macam tu grafik. Okey, jadi strategi pembelajaran ciri-ciri auditory ni, strategi dia macam mana? Dia kena sentiasa menghadiri kelas atau kuliah. Jadi macam pelajar saya tengok dapatan dia tinggi kepada auditory. Jadi saya kata jangan tinggal kuliah lah, masuk kalau macam mana pun, sebab bila kuliah tu, bila saya record, okey, tengok balik recording yang saya record tu, boleh tengok balik sebab dia jenis orang kena dengar. Okey. Setiap apabila membuat, dia kena sentiasa membuat kumpulan untuk perbincangan. Jadi kalau PDP norma baru ni, isu masalah sekarang bila kita belajar secara maya, kena fikirlah alternatif mana yang boleh kita nak selesaikan masalah kita untuk strategi pembelajaran auditory. Okey, seterusnya ialah ciri-ciri kinestetik. Kinestetik ni seperti saya beritahu tadi bahawa dia suka kepada pergerakan fizikal, tangan, kaki, aktiviti. Contohnya kalau pelajar PJ saya lah, menggunakan tubuh badan, pergerakan Jadi cara belajar dia, strategi dia menjalankan aktiviti sentuhan dan pergerakan. Jadi kalau dalam kelas, kalau di sekolah, cikgu boleh bagi dia main peranan dalam berlakon. Dia sukalah orang yang kinestetik macam ni. Lepas tu boleh melibatkan aktiviti jasmani,
pembelajaran, tapi sekarang tak boleh lah pembelajaran di taman atau pantai sebab kita terhad sekarang Okay, jadi masalah dia bila menghadap komputer mungkin dia rasa macam mengantuk. Jadi kalau pelajar saya kata kalau awak ni jenis orang yang kinestetik, awak mengantuk, awak bangun kejap pergi jalan. Ada setengah pelajar saya dia jenis kinestetik, dia kata dia kadang-kadang dia baca buku sambil jalan sebab dia tak boleh duduk diam macam tu. Okay, itu kinestetik. Dan seterusnya tactile. Tactile ni di mana dia menggunakan pergerakan tangan apabila macam nak ambil nota, dia menggunakan tangan. Aktiviti dia ni lebih kepada suatu hal, selalunya orang yang buat eksperimen ni kat makmal yang menjahit, ciri-ciri dia yang memasak, dia menggunakan tangan, yang menggunakan komputer. Itu jenis orang yang suka belajar jenis ciri-ciri tactile. Di mana dia harus orang yang tactile ni dia harus memegang buku. Cara nak belajar strategi dia pegang buku di tangan apabila belajar sambil membuat nota, kena buat lakaran. Dia ada tactile ni macam ada lebih kurang visual, usual. Dia tengok, lepas tu dia catat. Yang ni dia catat, dia suka menggunakan tangan. Okey, seterusnya ialah gaya yang jenis sociological tadi, kumpulan. Kumpulan ni memang kita tahulah mesti dia ciri-ciri dia nak belajar bersama, dia tak boleh seorang. Bila seorang dia lalai, dia tak ingat, dia tak boleh, maklumat dia lambat kesampaian. Jadi dia perlulah ada discussion group. Jadi dapatan saya tengok pelajar saya memang lebih daripada separuh dapatan pelajar saya adalah ciri-ciri berkumpulan. Dia perlu kumpulan. Okey, seterusnya ialah ciri-ciri yang terakhirlah sendirian, iaitu individual. Di mana yang ni dia berfikir dengan lebih baik apabila bersendiri. Jadi dia suka belajar sendiri. Okey, contohnya dia gemar belajar di perpustakaan. Contoh macam saya sekarang baru saya tahu, patutlah masa saya student dulu degree, saya suka pergi kat library kat UKM. Saya pergi kat library UKM, saya study seorang kat lepas tu masa saya PhD pun saya study kat library. Saya tak boleh bising. Barulah yang saya rasa bila saya sendiri baru ilmu idea saya dapat. Sampai sekarang pun kalau saya nak buat apa-apa, saya suka pergi ke library. Okey, jadi bila berlakunya isu pandemik ni, belajar macam ni, orang sendirian dia boleh independen sebab dia sendiri. Dia tak apa belajar seorang depan komputer ke dalam bilik seorang, dia tak apa. Okey, itu adalah ciri-ciri dan strategi pembelajaran. Okey, di sini adakah anda kenali gaya pembelajaran anda? Okey, jadi mungkin kita tak tahu kecuali di mana bagaimana nak kenali. Okey, di sini saya nak beritahulah bagaimana saya nak kenal pelajar saya dan pensyarah juga mengenal pelajar di IPG Kampus Mizan, di mana kami telah menghasilkan satu projek inovasi yang kami namakan Mizani Soul. Mizani Soul, Mizanis tu ialah stand kepada IPG Kampus Sultan Mizan lah. Soul ni ialah style of learning, short form. Bila buat projek inovasi ni kita guna yang catchy punya words, di mana untuk pengetahuan Akilah dan semua bahawa projek inovasi ni kita baru je menyertai pertandingan inovasi peringkat antarabangsa, di mana kami dapat anugerah platinum. Platinum ni dia lebih tinggi daripada emas lah. Alhamdulillah lah projek kami dapat anugerah tu. Okey, di sini saya nak beritahulah bagaimana kami dapat mengenal pasti kecenderungan pelajar kami, di mana satu sistem inventory ni kami namakan Business Style of Learning. Ada sistem ni secara atas talian online, di mana ada login masuk pelajar dan login pengurusan. Okey, yang login masuk pelajar ni ialah pelajar akan masuk menggunakan kita bagilah login nama dia dan password. Lepas tu dia masukkan berdasarkan kepada instrumen model read tadi. Dia akan menjawab. Apabila dia selesai menjawab, automatik akan keluarlah dia ni jenis gaya dominan apa dan bagaimana ciri-ciri dia. Dia kena tahu bagaimana ciri-ciri gaya dia tadi dan strategi pembelajaran dia. Okey, untuk login masuk pengurusan pula, ni untuk admin dan juga pensyarah. Pensyarah boleh tahu, kelas dia pelajar ni macam ni punya gaya pembelajaran dia. Okey, inilah contohlah, saya nak contoh perkenal lah kepada semua, kepada Akilah dan semua, bahawa antara sistem ni ialah di mana contoh saya mengajar pelajar saya kelas pendidikan Islam semester 1, di mana ni adalah contoh pelajar saya
Ini adalah bila dia jawab tadi, secara automatik kita tahu, oh dia jenis tengok kat mana dia cenderung. Untuk dia ni untuk sociological, dia seorang yang kinesthetic dan tactile. Dan untuk physiological, maksudnya dia menggunakan, dia suka pergerakan badan, tangan dan juga tak boleh, dia bukan untuk mendengar kalau yang ni lah amat ideal ni. Dan untuk sociological, dia cenderung kepada berkumpulan, dia tak boleh individu. Okey, jadi satu kelas saya, bukan satu kelas, satu IPG yang program ijazah ni saya suruh dia orang isi masuk sistem ni. Jadi dapatan tu saya tahu satu pelajar-pelajar IPG Kampus Tamizan cenderung kepada auditori dan berkumpulan. Okey, kat sini IC saya tutup lah sebab tak boleh lah sebab nak tayang kepada umum. Okey, kat sini kita tengok pelajar saya, contoh yang ni. Yang ni yang nombor 3 ni di mana dia meja semua. Yang paling tinggi dia adalah berkumpulan. Yang ni diabaikan, maksudnya memang dia tak boleh individu. Bila saya tanya dia kata dia tak boleh belajar seorang. Dia perlu rakan-rakan. Okey, dan yang seterusnya kita tengok kepada yang nombor 6 ni, Muhammad Imran ni. Kita tengok dapatan dia dalam ramai-ramai pelajar, dia major individu. Jadi dia major individu. Saya tanya dia, result dia alhamdulillah dia kata turun sikit je, still maintain sebab dia individu. Dia memang suka belajar sendiri. Okey, itu cara dia. Okey, jadi keseluruhan saya tahu dalam kelas saya major berkumpulan. Okey, tactile sebab generasi sekarang dia lebih kepada teknologi komputer dan juga ini untuk kelas saya, tapi kalau untuk pelajar keseluruhan adalah saya dapatan dia auditory dan kumpulan lah. Okey, itu adalah dapatan daripada sistem yang perkenalkan. Itu saja daripada saya untuk bicara pendidik. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar tadi, tapi saya ingin bertanya satu soalan kepada doktor. Boleh. Memandangkan memang sekarang kan student, kalau ada setengah yang dia berkumpulan tu, kalau dia kan belajar sendiri kan, kalau yang berkumpulan tu selain daripada doktor pecahkan mereka dalam kumpulan kecil waktu belajar online tu, apa lagi yang doktor buat? Sebab mereka tak boleh nak belajar sendiri. Okey, saya bila tutorial, kalau dulu saya buat juga yang tutorial soalan untuk individu. Bila saya dah tahu dia nak berkumpulan, jadi tiap kali tutorial saya akan bagi group lah. Dia akan discuss lah sama ada dia nak buat Google Meet ataupun melalui Telegram, WhatsApp. Jadi bila dia present secara group juga. Bila saya tanya, dia kata doktor kita perlu berkumpulan baru kita dapat idea. Sebab tu bila kuliah saya, dia orang awal masuk. Kadang-kadang dia orang masuk dulu daripada saya. Saya seronok lah bila saya dapat dapatan macam tu. Itu adalah penambahbaikan untuk saya, untuk strategi pengajaran saya agar lebih kreatif dan inovatif untuk menarik minat pelajar saya dalam kuliah saya. InsyaAllah. Okay, doktor. Tapi apa macam saya tak jawab lagi lah soalan inventory tu. Tapi apa yang saya dapat simpulkan, mungkin saya ni lebih kepada auditory dan saya suka belajar berseorangan. Okey, baguslah. Jadi bila berseorangan tu dia tak kisah kan. Bila jadi isu macam ni, dia boleh tapi yang berkumpulan macam student saya, dia kata dia down, doktor saya perlu kawan-kawan, saya tak pandai lah. Saya tak boleh, dia kata dia kena ada orang push lah macam tu kan. Okey, alhamdulillah tak apa. Itu ada, tapi auditory memang saya tahu generasi, bila saya buat kajian saya tengok generasi saya generasi Z generasi ayah dan mak Akilah lah. Kita act lebih kepada visual. Generasi sekarang daripada dapatan tu banyak kepada auditory lah. Dia suka dengar, dia biasa dengan gadget-gadget kan. Dia suka dengan gadget, dia tengok je gadget Adakah bila awak tengok video ke apa, awak catat tak? Awak tengok je. Kalau video apa-apa tu, kalau video belajar tu saya memang akan pegang pen lah untuk catat. Okay, itulah antara dapatan lah. Itu mungkin saya kena buat kajian lanjutan lagi lah. Mungkin saya nampak daripada kajian di IPG Kampus Tamiza pelajar dan juga dapatan-dapatan yang sebelum ni lah daripada kajian perkaji lain lah. Itulah perkongsian daripada saya. Okay, Akilah. Terima kasih doktor. Doktor ada nak apa-apa lagi? Mungkin untuk student untuk student you?
Studionya sebenarnya yang saya tunjukkan Mizani Suit tu adalah sistem kepada khusus untuk pelajar IPG Kampus Mizan. Sebenarnya sebelum ni projek inovasi saya pada 2019, saya dan pensyarah Dr. Aznida, pensyarah IPG Kampus Datuk Razali dan juga Profesor Dr. Kamarul Syukri iaitu TNC Uniza, kita 3 orang dah buat inovasi sampai ke peringkat international, sampai ke apa yang pertandingan pencipta yang bawah KPM punya, kita dapat anugerah emas 2019 tu. Kita buat sistem tu untuk umum, semua boleh, pelajar sekolah ke, ibu bapa ke, pelajar universiti ke. Tapi bila saya check balik, rupanya sistem yang kami develop tu ada masalah. Tak saya nak tunjuk kat Akilah boleh guna yang tu sebenarnya. Nanti insya-Allah saya akan contact Web Hosting masalah saya tahu masalah apa dia, internet, web hosting dia mungkin database problem ke. Kalau tak, semua orang boleh guna yang tu. Cuma yang saya tunjuk tadi ialah khusus untuk pelajar saya. Nanti saya beritahu Akilah kalau sistem dah okey, Akilah boleh guna sistem tu automatik, boleh keluar apa gaya sebenar Akilah, macam mana strategi pembelajaran. Oh, faham. Okey. Okay, kalau macam tu, terima kasih Doktor atas perkongsian sebentar tadi. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Sama.